Salam sejahtera dan salam perpaduan. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah dokumentasi permainan tradisional terhadap perkembangan kanak-kanak. Permainan tradisional yang telah dipilih oleh saya bagi kategori kanak-kanak taska adalah permainan teng-teng. Ia lebih dikenali sebagai keting-ting. Pengenalan kepada permainan tradisional. Teng-teng adalah sejenis permainan kanak-kanak dengan kaedah lompatan satu kaki dan dua kaki. Permainan ini juga dikenali sebagai keting-ting. Permainan teng-teng ini juga terkenal dalam kalangan masyarakat zaman dahulu, terutamanya dalam kalangan kaum wanita. Tahukah anda, kanak-kanak perempuan sering memainkan permainan ini? Ini mungkin disebabkan permainan ini tidak begitu lasak serta memerlukan tenaga yang banyak. Ianya memerlukan pemerhatian di gelanggang yang agak kecil sahaja. Di kampung-kampung, gelanggang teng-teng biasanya dibuat dengan menggoriskan garisan di atas tanah sahaja. Tetapi, lain keadaannya pula dengan kanak-kanak yang berada di kawasan taman perumahan atau di kawasan pekan yang tiada halaman bertanah. Mereka akan menggunakan kapur tulis, tepung atau apa sahaja yang dapat dilukiskan di atas jalan bertar. Teng-teng dimainkan oleh sekumpulan kanak-kanak terdiri dari 2 hingga 4 orang setiap gelanggang. Tiada peraturan tetap dengan jumlah pemain bagi setiap gelanggang. Sekiranya melebihi dari 4 orang bermain satu gelanggang, ianya akan mendatangkan kesukaran bagi setiap pemain untuk berteng-teng. Bahan yang digunakan untuk permainan tradisional teng-teng adalah gelanggang teng-teng dan juga gundu. Tanpa melengahkan masa, mari kita menonton cara bermain teng-teng. Seterusnya, teori dan juga penggunaan dalam pembelajaran bagi permainan tradisional teng-teng. Teori yang digunakan dalam permainan ini adalah teori Froebel dan teori Erikson. Teori Froebel berpendapat bermain harus dipandang sebagai suatu metode dari pendidikan dan merupakan cara bagi kanak-kanak untuk meniru kehidupan orang dewasa. Teori Erikson pula berpendapat hampir sama dengan Froebel tentang bermain, iaitu beliau percaya bahawa apabila kanak-kanak bermain, mereka akan lebih memahami diri mereka sendiri. Kanak-kanak akan mengetahui tahap dan kemampuan diri mereka ketika bermain. Semakin banyak kanak-kanak bermain, semakin banyak yang mereka dipelajarinya. Kepentingan kepada fizikal semasa kanak-kanak bermain permainan teng-teng. Yang pertama, kanak-kanak akan berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakan bahagian-bahagian anggota badan mereka untuk bermain. Kedua, kanak-kanak dapat menyihatkan badan dan dapat meningkatkan kemahiran mengimbang. Yang keempat, mereka juga dapat meningkatkan kemahiran fizikal. Akhirnya, dapat menguji ketetapan mata dan tangan. Kepentingan kepada sosio-emosi pula, ia dapat merapatkan hubungan antara kawan-kawan dan menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan. Kedua, mendapat ramai kawan
Ia juga membina kemahiran sosial, membina kemahiran kediri yang positif, bersikap terbuka, membentuk nilai-nilai murni dalam diri, dan akhirnya dapat berinteraksi dengan positif dan belajar mematuhi peraturan. Kepentingan kepada intelek. Permainan tenteng dapat merangsang minda untuk merancang strategi pertandingan. Ia juga memupuk pemikiran inovatif, kritis, dan kreatif. Ia dapat meningkatkan keupayaan berfikir dan memupuk sikap bekerjasama. Ia juga menjadikan minda cergas dan cerdas. Akhirnya, kanak-kanak dapat menambah pengalaman dan pengetahuan. Permainan tradisional yang kedua yang telah dipilih oleh saya ialah permainan cungkil lidi. Ia agak sesuai untuk kanak-kanak prasekolah. Ianya juga dikenali sebagai pick up stick. Namanya agak unik, bukan? Dulu-dulu kami akan pergi ke kebun untuk cari daun kelapa dan ambil lidinya untuk bermain permainan ini. Pada zaman sekarang kita tidak menggunakan lidi untuk permainan ini disebabkan kita boleh membeli batang plastik berwarna-warni di kedai. Berikut adalah gambar di mana kanak-kanak sedang bermain cungkil lidi. Bahan-bahan yang digunakan untuk permainan cungkil lidi adalah hanya batang plastik. Tanpa melengahkan masa, mari kita menonton cara bermain cungkil lidi. Mari kita melihat teori dan penggunaan dalam pembelajaran. Teori yang agak berkait rapat dengan permainan cungkil lidi adalah teori Vygotsky dan juga teori Jean Piaget. Dalam permainan tradisional cungkil lidi ini, pembinaan pemikiran kanak-kanak diberi penekanan untuk perkembangan kognitif kanak-kanak. Ia tertumpu kepada perubahan pemikiran kanak-kanak yang berlaku daripada suatu peringkat perkembangan kepada seterusnya. Teori Jean Piaget, proses pemikiran kanak-kanak berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga mencapai kematangan. Setiap individu akan sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Piaget juga telah mengenal pasti 4 faktor yang saling berkait yang boleh mempengaruhi proses pemikiran individu, iaitu kematangan biologi, interaksi individu dengan persekitaran, pengalaman sosial dan keseimbangan. Maka, perkembangan kanak-kanak ini telah dipengaruhi melalui permainan cungkil lidi ini. Menurut teori Vygotsky pula, perkembangan kognitif kanak-kanak berlaku dalam 2 peringkat, iaitu peringkat sosial dan peringkat kanak-kanak. Pada peringkat sosial, maklumat atau pengetahuan kanak-kanak diperolehi melalui interaksi kanak-kanak dengan individu lain yang ada di persekitaran seperti ibu bapa, adik-beradik, guru, rakan sebaya, keluarga terdekat dan jiran. Maka, peringkat individu pula ialah kebolehan kanak-kanak menukar maklumat dan pengetahuan yang diperolehi daripada interaksi sosial kepada kefahaman individu. Melalui penelitian kedua-dua teori kognitif, kanak-kanak akan menyusun strategi untuk meneliti masalah yang baik.
Permainan cungkil lidi mengatur cara melepaskan lidi agar lidi terlepas. Yang kedua, mereka memikirkan cara mengambil lidi dengan satu tangan tanpa menyentuh lidi yang lain. Pengajaran permainan tradisional cungkil lidi. Cungkil lidi dapat melatih perkembangan motorik, melatih koordinasi keterampilan tangan, meningkatkan perkembangan kepribadian, meningkatkan rasa percaya diri, menumpukan semangat mainan, belajar mengambil keputusan, dan meningkatkan kemampuan kognitif serta melatih konsentrasi, meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah. Cungkil lidi juga meningkatkan perkembangan sosial, iaitu melatih kanak-kanak agar mampu bersosialisasi dengan baik dan memupuk kanak-kanak untuk berkompetensi. Akhirnya, ia juga memupuk perkembangan emosi, melatih pengendalian diri, mengawal emosi, dan melatih kesabaran. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.